بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di dalam masjid kita ini, dalam majlis ilmu, membincangkan tentang satu tajuk, bagaimana mencari ataupun mendapat mahabbatullah, cinta dan kasih Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kerana bila sebut cinta, sayang, itu menunjukkan bahawa ada satu perkara yang perlu kita kena buat. Kerana isu mahabbah ini ataupun cinta ini sukar untuk diberi satu definisi apa itu cinta, sehingga para ulama hadis dan juga ulama lain mengatakan la tu'arrafu bi ta'rif. Cinta tak boleh ditarifkan dengan satu definisi, tetapi ia adalah satu imbi'azul qalbi, suatu perkara yang terpancar daripada hati, yang akan memberi kesan kepada anggota bahawa orang ini telah sayang ataupun cinta kepada sesuatu perkara. Maka bila kita kata aku sayang kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan kepada satu kepercayaan ataupun perasaan dalam jiwa dia sayang kepada Allah dan Rasul. Tetapi kesayangan ini tidak terhenti setakat itu saja. Sebab apa? Kerana kalau kita nak kata kita sayang, ianya adalah hati. Nak tunjuk pun adalah hati, tak nampak. Saya kata penyanyi boleh lah, belah kat dada dia. Kalau sudah belah mana dia pergi? Ke kubur lah jawab dia. Itu dia panggil permainan ataupun cakap-cakap. Bila kita kata kita sayang, artinya kita kena tunjukkan bukti di manakah kesayangan kita itu terhadap perkara yang kita sayang. Baiklah para jemaah sekalian, dalam risalah yang kecil ini menyenaraikan 10 perkara amalan kalau kita buat, insya-Allah seorang itu akan mendapat kasih sayang ataupun cinta Allah kepadanya. Bila Allah SWT sayang kepada seorang hamba, maka dia akan beritahu kepada para malaikat, pada Jibril beritahu kepada malaikat, malaikat akan beritahu kepada semua bahawa Allah SWT sayang kepada hamba. Untuk senarai pendek, tuan-tuan boleh tulis
Sebab-sebab yang boleh meraih ataupun mendapat cinta kasih Allah kepada kita. Yang pertama sekali, qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan cara tadabbur. Alhamdulillah dalam majlis kita di sini telah beberapa kali kita bawa ayat-ayat yang menyebut tentang tadabbur Al-Quran. Yang kedua, at-taqarrub ila Allah bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan banyak melakukan amal-amal sunat. Kita dah buat yang wajib, yang sunat bagaimana? Itu kena buat. Pergi di masjid, kadang-kadang saya awal datang masjid, tapi awal lepas orang azan tak bangun salat rawatib, tak bangun salat qabliyah, ba'diyah. Ini satu kepincangan, kerugian yang besar. Kenapa? Sebab masa kita telah diberi peluang sebegitu besar, tiba-tiba kita pula tidak mengambil peluang, duduk bercakap, duduk berbual sampai tamat tempoh. Yang ketiga, dawam zikri ala kulli hal, mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Waktu kita berjalan kita ingat Allah, kita zikir. Waktu kita bekerja kita zikir. Waktu, semua waktu. Jangan kata zikir ni kena tengok waktu saja. Allah ni waktu zikir, tak boleh cakap dengan orang, tak boleh, semua tak boleh dah berzikir. Kadang-kadang sama mereka terpaksa kena ambil cuti pergi bertapa dalam gua tentu. Kadang nak berzikir, tidak perlu pada pertapaan, kita perlu kepada zikir dalam semua keadaan. Yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbihi. Apabila bertembung di antara hak Allah Ta'ala dengan hak kita, maka kita akan melebihkan hak Allah. Kita rasa nak tidur, penyeru telah panggil untuk solat contohnya, terpaksa kita kena bangun. Nafsu nak benda lain, tapi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita lakukan benda yang lain, maka kita tidak. Tengok pertemuan ini, mana yang kita lebih. Lebih hak Allah, itulah sayang kita kepada Allah. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi, hati meneliti, mengkaji, menyelidik nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, menyaksikan betapa besarnya ihsan, belas kasihan, betapa besarnya bir, limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita, nikmat dia yang zahir dan yang batin, itu kita kena tengok. Yang ketujuh, hati sentiasa tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8, sentiasa berkhulwat, bermunajat di akhir malam pada waktu Allah Subhanahu wa taala menyeru. Adakah waktu ini orang beristighfar? Adakah orang ini sedang bertaubat? Iaitulah dipanggil 1/3 malam yang akhir. Yang ke-9, mujalasatul muhibbin, sentiasa duduk dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar nasihat dan mengambil pengajaran daripada mereka. Yang ke-10, jauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh menghalang hati kita daripada mengenali Allah Azza wa Jalla. Itu 10 sebab. Bahagian kita di sini pada kali ini iaitulah sebab mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi. Saya pilih di sini hari ini perbincangan kita tentang mutala'atul qalbi, hati itu meneliti, mutala'ah, mengkaji dengan hati tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah. Ini penting. Dia kata saya ingat lama tak nama Allah Ta'ala. Nah, kita gantung kat dinding besar-besar. Setengah orang kata dia nama Allah tergantung kat dinding. Kau tak ada di rumah kita? Ada. Ada, alhamdulillah. Daripada gantung gambar yang tak terpasang, baiklah gantung Asmaul Husna. Wallahu allazi la ilaha illa hu ila akhir. Kan? Tetapi apakah? Ini soalan dia. Cukup kalau dengan gantung dalam isu ini disebut mutala'ah. Artinya mengulang kaji dengan hati kita, bagaimana nak masukkan perasaan nak mengenali Allah melalui nama-namanya yang indah, wa sifatihil ula, sifat-sifatnya yang mulia, dan bagaimana.
serta menyaksikan dia dan ma'rifah, mengetahuinya. Kemudian dalam skup ma'rifah kita mengenali Allah Azza wa Jalla inilah, barulah kita apabila kenal Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali dan mengasihi orang yang tersebut. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tajuk tentang nama dan sifat Allah Taala ini agak sukar, kerana kita biasanya bila kita bincang tentang tajuk ni, kita dikira nak hafal je. Kalau kata nama Allah, ingat, tahu 99. Adakah nama Allah Taala setakat 99 sahaja? Itu dibahas panjang oleh para ulama. Ramai yang mengatakan nama Allah SWT tidak terbatas. Berdasarkan kepada satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW, iaitulah bila dia ajar kepada kita minta dengan nama-nama engkau yang indah. Dan mimma starta bihi fi ilmil ghaib. Dan nama yang engkau ajar pada mana-mana makhluk. Nama Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, ataupun nama yang istaksar, Allah Ta'ala simpan, Allah saja yang mengetahui, orang lain tak tahu. Berdasarkan kepada doa ini menunjukkan bahawa nama Allah Ta'ala itu tidak terhad setakat 99. Dan Nabi kita SAW telah beritahu satu galakan yang besar, man ahsaha dakhala jannah. Siapa dia hitung, kira, faham, reti makna ini, dakhala jannah, orang ini masuk syurga. Kalau setakat nak hitung saja, nak kira saja, saya kira lah, siapa yang boleh masuk syurga dulu? Ha? Siapa? Budak-budak tarikat, budak anak-anak pasti, dia hafal. Kalau anak pasti kita tak apa ingat, kaset lebih cepat lagi, CD lebih cepat ingat. Kita boleh pasang dalam kereta, boleh pasang dalam rumah, dalam telefon pun ada lagi nama-nama Allah Ta'ala. Tapi adakah kita setara dengan sini? Maksudnya baca tidak mengetahui isi kandungan apa makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Karena itu bila kita sebut, yang pertama sekali, Huwallah, Allah. Alladzi la ilaha illahu al-malikul qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutadabbir al-mutakabbir. Jadi kalau kita baca semua nama-nama ini satu persatu, dia akan terasa betapa Allah Subhanahu wa taala sentiasa dekat dengan kita, Allah SWT sentiasa mengawasi kita, Allah SWT sentiasa bersama dengan kita, kerana nama-nama itu elok kepada Tuhan. Karena itulah kita lihat dalam Al-Quran ini. Biasanya ayat akhir ayat dia akan berhenti di mana mengikut ayat di hadapan. Bila ayat itu menyebut tentang perkara-perkara ini, maka dimari wa huwas samiul basir. Bila Allah SWT sebut tadi ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, summa inna rabbaka alladhina 'amilu su'a bi jahalatin summa tabu min ba'dika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha ghafurur rahim. Ayat bila sebut tentang taubat, galakkan supaya bertaubat, galakkan supaya beristighfar, di akhir ayat Ghafur Rahim. Jadi ada nama Allah Ta'ala yang bersifat nama, ada dia sifat tapi dia jadi nama. Itu kena teliti lah. Saya tak nak hurai secara terperinci di sini kerana masa kita sangat terhad. Ada yang bersifat nama, sifat. Ada yang bersifat tapi tidak nama. Baik. Jadi cuba tadabbur ayat. Kenapa bila ayat ini di akhir ayat tentang nikmat, maka Allah Ta'ala sebut di akhirnya syakur. Allah Ta'ala itu syakur, Allah Ta'ala alim. Akhir ayat, dengan kepala ayat itu memberi satu peringatan kepada kita bahawa semua nama-nama ini, sifat-sifat ini sesuai dengan semua keadaan. Kita bila kita terdesak, duk minta dengan Allah SWT, contoh dalam doa yang kita baca. Bila kita baca, minta pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allahumma azzal Islam wal muslimin. Kita kata, akhir doa kita kata apa? Allah Ta'ala itu
Fa innaka anta ghafur, anta rahim, engkau yang Maha Belas, anta yang berkuasa. Bila kita doa minta Allah Taala hapuskan orang-orang yang zalim, kita kata di akhir ayat innaka azizul hakim, Allah Taala yang Maha berkuasa. Jadi setiap ayat, setiap doa yang kita baca sesuai dengan nama-nama Allah Taala yang indah, sesuai dengan nama-nama Allah Taala yang sifat-sifat Allah Taala yang Maha Tinggi. Karena itulah nak pasang satu benda, nak letak satu benda di satu mana tempat, mesti sesuai dengan keadaan. Sama juga dengan doa-doa yang kita baca. Kadang-kadang ada doa yang kita baca, doa takziah. Kita pergi tempat orang kahwin, pergi salam tu mak dengan dia, azallahu ajraka wa ahsana azraka. Dia kata bila umur siapa pula mati sini, dia panggil satu tempat. Doa tak sama, azallahu ajraka. Allah Taala besarkan pahadamu. Memang pahala pun. Tapi waktu itu waktu suka, jadi kita kata apa? Jamaah Allah bainakum, Allah Taala kumpulkan kamu dua orang, barakallahu lakum. Jadi tempat maqal. Setiap tempat perkataan itu ada tempat dia tersendiri. Maka Allah SWT bila kita teliti nama-nama Allah Taala yang indah, sifat-sifat Allah SWT yang maha tinggi, kita akan terasa bahawa Allah SWT ini dalam semua keadaan dia ada. Bila kita berasa innaka antal ghafur, ya Allah engkau maha pengampun, engkau maha kasih belas, engkau maha tawwab, penerima taubat, itu sesuai dengan dia. Tapi kalau kita pergi tempat orang-orang tengah dapat maksiat, kita hidup syarah dia, Allah Taala ni maha pengampun, maha dia tak apa, kalau kita boleh terus lagi. Sebab Tuhan maha pengampun kan. Senang bagi dia. Bagi bila kita pergi di tempat-tempat mungkar dan maksiat, kita pergi disebut Allah Taala Muntaqim, akan ambil tindakan, Allah Taala Jabbar, Allah Taala memang sangat berkuasa, barulah dia terasa Allah. Begini sifat Allah, begini keadaannya, dia menyebabkan kita rasa takut, kita rasa cemas, sebab kebimbangan kita dengan sifat-sifat Allah Taala ini menunjukkan pada kemegahan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla kepada kita terhadap hamba-hamba. Jadi di antara mahabbah yang besar, di antara sebab-sebab untuk mendapat kasih dan cinta Allah Taala, maka tak mungkin kita tak kenal Allah. Sebab apa? Nama Allah Taala itu banyak. Dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Cuma kita kena pastikan. Setakat ni agak sukar sikit. Bila kita kata baik, saya dah setuju, dah terima. Saya pun nak belajar lah nama-nama Allah Taala yang indah, sifat yang mulia ni. Macam mana kita nak ambil? Buku mana yang disadangkan? Itu kita perlu. Sebab bila saya anak berkati pergi ke perpustakaan, kedai-kedai buku, banyak buku yang syarah Asmaul Husna, tetapi syarah dia tu bercampur dengan benda-benda lain. Kalau waktu Asmaul Husna ni berapa kali dia akan jadi kebal, dia akan jadi kuat, dia pergi ke arah ke pendekar jadi. Kita bukan nak seorang kebal atas dunia ni. Kalau kebal mati ke tak mati? Mati juga. Kalau lama kita dengar pendekar dia kata hebat, kononnya tikar tak lu tembok apa ni tak meletup. Dia kata betul lah, tak lu kalau tak kena kan. Nak meletup macam mana dia punya pistol, tak ada peluru. Tapi kalau kena, tapi orang itu mati kita mati. Yang kita nak belajar ilmu kebal di sini para jemaah, iaitulah kekebalan kita daripada api neraka. Orang ini tidak disetur. Nabi kata apa? Dakhalal jannah, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa dia hitung, siapa dia kira, orang yang akan masuk syurga. Itu matlamat kita yang besar. Kita mencari, nak suruh Allah Taala sayang kepada kita. Kerana apa? Kerana kita nak sampai, nak menjejakkan kaki kita dalam nikmat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah nikmat syurga. Jannatin arduha samawati wal ardh, syurga yang seluas langit dengan bumi yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan satu benda yang kecil. Jangan pula mari ada falsafah baru pula, tak boleh ustaz. Kita buat amal ibadat, beramal untuk syurga, nanti jadi syirik pula. Allahu Akbar. Siapa dia lah kita? Nabi bagi tawaran istimewa. Siapa dia baca doa ni, siapa dia baca zikir ni, siapa dia buat amal ni, syurga jawab. Kita kata tak boleh pula. Nabi suruh beri tawaran, dia cakap tak boleh. Macam mana nak buat? Baik. Dalam perkara ini, mutala'atul qalbi ini, hati meneliti, menyelidik, mengkaji nama-nama Allah Ta'ala dan menyaksikannya dengan ma'rifah. Tengok. Hari ini ramai orang cakap tentang ma'rifah.
ada dalam 2-3 minggu akhir ni, bila kita bincang tentang satu perkara tajuk, ada orang komen, dia kata, Ustaz, kamu tu ahli syariat saja. Tak, dia kata dia tak ahli syariat, dia tu ahli ma'rifah. Anda kata apa beza antara syariat dengan ma'rifah? Dia kata syariat yang zahir saja, kami ni belajar yang batin, yang hebat-hebat. Kita kena kata, sehebat mana manusia dalam dunia ini? Dia wali ke, dia apa ke jenis ke, dia mesti beramal, mesti patuh kepada syariat. Tak mungkin ada manusia boleh mendakwa dia telah keluar daripada syariat. Sebab makam, martabat dia tinggi. Dia kata, yang kena solat ni pokok kamu ni, pokoknya baru-baru nak mengaji sebab kita ni, bagi dia tak payah solat. Sebab makam dia sudah tinggi. Kita mengatakan orang ini sudah berada dalam dalam lubang kesesatan. Sebab tidak ada manusia yang boleh keluar daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Orang tak beramal lain, tapi nak dakwa keluar, itu tak mungkin. Dia tak beramal, banyak kata sikit. Banyaklah tu. Kan? Orang suruh solat untuk solat. Dalilnya, kalau kita semua ni turun solat, pergi melakukan amalan solat ini, berapa besar lagi masjid kita kena buat? Banyak sekali masjid. Ada satu tempat penduduk dia begitu padat sekali. Pergi nak letak kereta berbayar. Kata berapa ramai? Oh, dia kata besar ni, bangunan ni 20 tingkat, penuh. Yang ada kat bawah tu tak sampai 1%. Jadi yang ada di atas, surau dia kat bawah rumah. Tapi nak yang turun, bilangan orang turun salat tak sampai 1%. Ini menunjukkan bahawa cukup berat hari ini. Sebab apa? Sebab hati tidak mutala'. Duk belajar ilmu tentang nama Allah Ta'ala ini sedikit. Hari-hari dah dapat Inna Allah Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Lepas tu dah Maha Pengampun, macam mana nak buat? Jadi kita ada ni di kalangan orang dia di depan. Pendakwah dia pergi nasihat kepada orang yang nak buat maksiat. Jadi orang itu dah pegang Allah Ghafur. Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Ghafar, sangat mengampun dia. Jawab dia pendakwah ni, dia kata kamu jangan lupa, betul Allah Ta'ala Ghafar, tapi Allah Ta'ala sebut apa? Inna azabi lasyadid, azab aku besar. Allah Ta'ala Jabbar, Allah Ta'ala Muntaqim, Allah Ta'ala. Jadi kena sebut juga nama-nama sifat-sifat Allah Ta'ala kepada tempat golongan-golongan yang sedemikian. Baik, kita balik kepada tajuk ma'rifah. Nak mengetahui nama Allah Ta'ala ini dengan yang sebenarnya, kata di para ulama, apa itu ma'rifah? Orang itu mengenali Allah. Apa makna mengenali Allah Azza wa Jalla? Kita kata kita kenal Allah. Kenal Allah dengan tahu Allah. Ya'lam. Orang ini tahu Allah. Orang ini kenal Allah. Beza ke tak beza? Beza? Ada perbezaan. Sebab tahu, semua orang tahu. Coba kita tanya orang Islam pun tahu. Masa tu guru nak ambil nama dia tu. Bukan ambil nama, ambil tulisan. Guru nak ambil tulisan. Kita pun lawan juga. Kau tak lawan? Lawan boleh tahu juga. Ngamuk kita. Oi, mana boleh tulis Allah ni hak kita. Hak kita macam mana? Semua orang kafir dalam dunia ni dia tahu ada Allah kecuali golongan-golongan etis yang sombong, yang bongkok, yang takbur, yang tak mahu menerima ada Allah. Tapi yang lain tahu. Allah Ta'ala gambar dalam Quran awal lagi manusia ni tahu ada Allah. Bahkan kalau kita tanya ni kawan-kawan kita yang duduk main sembah dalam tung merah, tak pernah kita tengok dalam tung tak ada. Pernah tengok tak? Ada apa dah? Ada 5. Ada 5. Akhir bulan Januari ada 5. Dia ada musim dia tersendiri. Dalam tu ada patung. Mau ni tipu isu patung. Patung tu kadang-kadang dia di kampung ni dia akan buat gambar imam-imam yang dia hormat di kampung. Kau haji sini ke tok guru ke, dia karet tak kena. Banyak ni patung-patung ni sudah disebut tengok. Tok haji di sini. Pasal apa mak letak gambar dia, dia kata ini orang baik. Kamu sembah dia? Tidak, dia sembah Tuhan. Dia tak sembah patung tu. Patung ni perantara saja, alat saja. Yang aku sembahnya, kita naknya ulai yaqulun Allah, bila kita tanya orang bukan Islam, dia kata Allah. Itu dia panggil orang tahu Allah Ta'ala ada. Tahu. Tetapi orang yang kenal Allah, ini
Sebab nak kata orang yang ma'rifah, orang yang tahu Allah Ta'ala kenal itu al-ilmu al-mutawassil ilaihi bit-tafakkur. Dalam kita kata, nak sampai pada ma'rifah mesti melalui proses belajar apa itu Allah, apa itu nama-nama Allah Ta'ala, apa itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian kita mari dengan tafakkur, dengan kita teliti, dengan kita kaji, dengan kita menyelidik, barulah hati kita naik darjah bahawa kita duduk di bawah ma'rifah, mengenali Allah Azza wa Jalla dengan sebenar. Kalau setakat tahu, semua orang tahu. Para jemaah perasan ke tidak tengok? Yang jadi bapa munafik di Madinah, nama apa? Tak ingat? Abdullah. Kenapa diguna Abdullah? Kenapa Nabi tak suruh tukar Abdul kok apa? Abdullah, nama juga yang jahil Abdullah, tapi ada. Yang jadi kait bahawa Nabi nak pergi hijrah, nama apa? Yang tidak Islam, Abdullah bin Quraisy. Nabi tak suruh tukar nama dia. Saya tak nak bicara isu kalimah Allah di sini. Kita nak bicara tentang bagaimana nak memahami isu ma'rifah dengan isu ilmu. Kita tak mungkin kita boleh kenal Allah Ta'ala tanpa mengkaji dan meneliti. Berbeza dengan, kerana itu dia kata orang itu ya'rifullah. Orang ni orang kenal Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Dengan cara tadabbur, memahami nama-nama, sifat-sifat Allah Ta'ala dan meneliti kepada makhluk-makhluk Allah. Itu saja yang kita mampu buat. Baca nama dia, kaji sifat-sifat Allah Ta'ala, kemudian teliti kepada makhluk, tadabbur, tafakkur kepada makhluk Allah Ta'ala yang wujud ini. Itu dia panggil cara yang dibenarkan untuk kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Lebih daripada itu nak pergi cari hakikat Allah Ta'ala, nak pergi cari zat lah. Tafakkaru fi khalqillah, boleh fikir tentang makhluk Allah Ta'ala, kamu tidak boleh fikir tentang Allah. Sebab manusia, otak manusia hanya diberi label setakat itu saja. Nak naik tinggi darjat tak mungkin. Tetapi kita yakin bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat yang mulia, Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah, dan bagaimana kita nak tengok Allah Ta'ala, itu sudah dijanji. Kemuncak manusia di akhirat nanti, kita nak pergi ke mana? Kemuncak di akhirat, dah masuk ke syurga. Nikmat yang begitu besar. Sudah ada nikmat yang banyak dengan segala nikmat yang wujud, tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waladaina mazid, kami ada tambahan. Apa dia tambahan? Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat ada muka yang bercahaya. Nak gimana muka ni? Ila rabbiha nadhirah, dia akan tengok Allah Azza wa Jalla. Bila sampai kemuncak tengok Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala tajalli kepada hamba-Nya di akhirat, pada ketika itu nikmat syurga yang diberi semuanya kecil. Itulah dia panggil kelazatan yang paling tinggi, kemuncak apabila Allah Ta'ala izinkan seorang hamba ini dapat memandang pada wajah Allah Azza wa Jalla. Kita banyaklah doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan kami ini termasuk di kalangan orang-orang yang diizinkan untuk melihat pada memandang pada Allah Azza wa Jalla. Jangan jadikan kami ini termasuk di kalangan orang yang terhalang daripada nikmat yang besar. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kemuncak yang paling tinggi. Bila tengok hadis yang lain kecil lah. Nikmat-nikmat yang ada tu dia hebat dah kecil. Jadi itu dipanggil ma'rifah, artinya perlu mengkaji, perlu meneliti. Jadi yang kita kata tadi, bagaimana kita nak tahu, bagaimana kita nak tengok, coba kita lihat belajar sikit. Jadi perbezaan yang sangat ketara, karena itulah kita kata Allah ya'lam. Allah Ta'ala mengetahui. Salah satu daripada sifat dia ya'lam. Alim, alimul ghaib wa syahad. Tuhan tahu. Sebab kita tak kata Tuhan tu ma'rifah. Ma'rifah ni kajian barulah sampai kepada Allah Ta'ala. Boleh pada kajian, nah, ilmu dia meliputi yuhitu nabihi ilma, meliputi segala perkara. Al-Imam Al-Bukhari telah membuat satu bab dalam kitab dia, Ana a'lamukum billah. Dalam bab sabda Nabi SAW ketika Nabi menegur sahabat-sahabat. Bila sahabat mari buat perkara-perkara amal ibadat yang lebih daripada had. Contohnya ada orang pergi tengok Nabi, dia kata, tak boleh kita ni Nabi, kita bukan Nabi. Jadi balik 3 orang ni, dia kata tak boleh, aku tak mau kahwin, aku tak mau tidur malam, aku tak mau makan, aku puasa. Nabi kata apa? Ana atqakum akhsyakum, aku orang yang paling takut, orang yang paling takwa, wa a'lamukum, orang yang paling mengenali Allah Azza wa Jalla, tapi aku masih lagi
kahwin, masih lagi tidur, masih lagi ada puasa, ada buka puasa. Kata Imam Bukhari rahimahullah, al-ma'rifatu fi'lul qalbi. Ma'rifah itu amal hati. Jadi kita yang kita nak hari ini menggunakan hati, pemikiran hati nurani kita, pemikiran kita bagaimana untuk sampai kepada tahap mengenali Allah Azza wa Jalla melalui nama-nama. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, zahir daripada hadis ana a'lamukum billah anna al-ilma billahi darajat. Ini kita tengok di mana tahap. Ilmu tentang Allah Ta'ala ini ada beberapa tingkat, ada beberapa darajat. Sebahagian daripada orang lebih afdal daripada orang lain. Mana orang ini lebih kenal Allah Ta'ala daripada orang ini. Nabi SAW fi a'la darajat. Yang paling kemuncak mengenali Allah Ta'ala Rasulullah SAW. Sebab Allah Ta'ala telah beri kepada dia ilmu, beri kepada dia ma'rifah, beri kepada dia segala alat untuk mengenali Allah Ta'ala cukup lengkap. Kita yang tidak diberi alat yang besar bagi ini, tapi Allah Ta'ala telah beri kepada kita ilmu-ilmu melalui wahyu Al-Quran Karim, melalui hadis-hadis Nabi SAW, dan melalui hati yang bersih, yang mampu meneliti, menilik, mengkaji tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kata di Al-Syekh Ibn Qayyim, la yusaf bil ma'rifah. Kita tak boleh kata orang ini orang yang ada ma'rifah illa man kana 'aliman billah wa bit tariqil musil ila Allah. Kalau kata orang ini arif billah, hari ini saya rasa satu kebimbangan. Apa tak bimbang? Murid-murid ini bila tengok syekh dia, oh ini Sayyidi Al-Arif billah. Tengok tuan, masya-Allah tabarakallah, setara mana arif billah. Tengok amal-amal yang dia buat, kita tak nampak dia ni orang arif billah. Bila bercakap, mulut tak lepas daripada kutu orang. Sudah-sudah bercakap, lepas-lepas ada majlis zikir, boleh isap rokok. Ini arif billah. Itulah awal dan sama sekali. Ada seorang zaman Allah yang bapak saya masih hidup. Orang telefon dia kata, tuan guru, saya datang satu tempat, esok kita akan jumpa dengan seorang yang arif billah. Hebat arif billah. Jadi orang tua ni sanggup cuti mengajari, saya akan pergi jumpa dengan orang besar, orang hebat, arif billah. Masuk-masuk dalam majlis, tengok tahu saya duduk cakap kuat, pokok dah siap tangan. Dia cakap dengan kita, bismillah, naik kita balik, aku kenal orang ni. Macam mana al-arif billah kalau maksiat iman? Arif billah. Orang arif billah ni tak keluar daripada mulut dia kecuali zikir, tak keluar daripada mulut kecuali nasihat-nasihat yang baik. Kalau nak kutuk-kutuk orang, nak satu pengalaman baru saya jumpa semalam. Pengalaman ni bukan bawa boleh di bumi, boleh di antara langit dengan bumi. Jangan sebut pula al-arif apa anak itu suara saya. Jadi cerita tu naik kapal terbang daripada Kota Baru nak pergi ke sini. Ada seorang sahabat dia kata, boleh saya duduk dulu Ustaz? Kata ada masalah, saya pos dulu. Soalan pertama dia duduk, dia kata, Ustaz tarekat apa? Dia ni sedap, yang sebanyak panjang jauh. Saya kata, tarekat saya mana-mana yang qala Allah, qala Rasul, banyaklah zikir-zikir diajar oleh Nabi dalam kitab Imam Nawawi Al-Azkar Nawawi, banyak dalam kitab Ad-Da'wah di Tabarani, Al-Kitab Ibn Sunni, sudah banyak. Itu semua tarekat saya. Tak ada tarekat khas, kata tidak ada. Sebab apa? Sebab Allah yang bapak saya ini belajar di muka tahun 50-an. Dia tanya tuan-tuan guru kita di muka pada masa itu, Syekh, saya apabila saya satu tarekat yang saya boleh balik ke Malaysia, ajar ke Malaysia. Kata dia guru-guru dia pada waktu itu, dia kata, Ya Abdul Rahman rahimahullah ta'ala, dia kata sudah tidak ada ahli yang betul-betul mukhlis di zaman kita. Itu tahun 50-an. Bila saya dialog dengan dia, cakap dengan baik, dia termenung sekejap, dia kata benar apa yang Ustaz cerita. Sebab saya ni sudah habis satu tarekat yang besar di satu tempat, saya tak nak sebut nama. Dia lepas pada Syekh besar, dia panggil khalifah ni. Di antara khalifah ni bercanggah sama dia. Kuat pula tu canggah. Dia kata patutnya orang yang kenal Tuhan lagi baik, lagi kuat, lagi rapat.
tak lagi zikir lagi kuat, lagi tak kelahi orang. Ini khalifah dia kata, ini banyak untuk aku, ini hak untuk aku. Orang yang lebih tinggi darjat, akhir sekali kata saya tahu nak ikut khalifah mana. Saya kata ikut saya lah nak. Itu khalifah. Kecelaruan yang timbul dalam masyarakat. Jadi saya kata jazakallahu khairan, anda telah punya satu pengalaman dia dalam mengikuti tarekat ini. Karena apa? Karena itulah realiti yang berlaku. Mendakwa ahli ma'rifah, al-arif billah, tapi arif tentang apa? Arif billah, anak-anak murid itu ta'asub pada itu saja. Kata ulama, la yurasu bil ma'rifah illa man kana 'aliman billah wa bil tariqil musil ila Allah. Orang-orang yang arif billah ni, orang yang alim, mengetahui, mengenali Allah Azza wa Jalla dan bagaimana jalan untuk menyampaikan kepada Allah. Wa bi afatiha wa qawatiha, dan segala penyakit-penyakit yang menghalang kita daripada sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah atau saudara berfikir banyak. Apa penyakit? Penyakit yang paling sukar yang boleh terjadi di kalangan orang-orang yang murid, orang-orang yang berjalan nak mencari kebenaran, orang-orang yang nak berjalan mencari yang hak ini, iaitu penyakit mulut yang berlaku, dia penyakit hati. Banyak kita dakwah ini. Saya ni pejuang berjalan yang benar. Baik. Tapi sama-sama dia kelahi tak kelahi? Kelahi. Saya ni pejuang nak menegakkan sunnah, tapi sama-sama kita kelahi ke tidak? Kelahi. Mana ada orang yang berkelahi ibadahnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla? Ingat tak pada hari Khamis? Pada hari lain-lain lagi, hari kebesaran yang ada, dikata apa? Bila laporan hendak diangkat, naik laporan, apa jadi? Allah SWT kata, dua orang ini mutasyahina, orang yang berkelahi ini tidak akan diangkat amalannya hatta yastalihah, sehingga mereka berdamai. Kalau dalam hati kita penuh dengan hak, penuh dengan perasaan dendam, hasad, dengki kepada orang, duk malu kepada orang itu, sakit hati orang ini, jawab dia sangat jauh lagi dengan taraf al-arif billah. Kerana fal-arif billah, maka di sini disimpulkan orang yang arif billah di situ, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi summa sadaqa Allah fi muamalati. Ini ciri-ciri orang yang arif billah, iaitu orang yang mengenali Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, af'al Allah, perbuatan Allah Ta'ala, dan dia sendiri bersifat sadaq Allah, membenar-benar di dalam muamalah. Bercakap dengan orang tak menipu, tidak bercakap kasar dengan orang, tidak maki kutuk orang. Nah, summa akhlasa lahu fi qasdi wa niyyatihi, kemudian ikhlas dalam niat dan cara ibadah. Kemudian sabar ala ahkamillahi fi ni'amihi wa baliyatihi, sabar menerima hukum Allah Ta'ala, sama ada hukum Allah Ta'ala beri kepada kita ni melalui takalif, keberatan syarak, salat, ibadah, melalui nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri, ataupun bala yang Allah Ta'ala turun kepada kita, itu menunjukkan kita seorang yang sabar. La ilaha illallah. Maka jelas kepada kita bahawa orang yang boleh naik kategori al-arif billah, iaitulah orang yang sampai darjah dia mengenali Allah Azza wa Jalla melalui perkara tersebut. Untuk at-ta'rif billah, memperkenalkan masyarakat ini tentang Allah Azza wa Jalla, itulah kemuncak kepada dakwah dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Rasul alaihi wassalatu wassalam telah dibangkitkan dengan 3 wazifah, 3 tugas yang besar. Tanda yang pertama, tugas dia ini semuanya melalui berkisah di antara kita mengajak kepada manusia di tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Wazifah yang pertama, ad-da'watu ila ibadatillahi wahdahu la syarika. Ini tugas Rasul yang pertama, mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Apa itu tugas? Tuhan kata pada Al-Quran, wa laqad ba'athna, sesungguhnya kami telah bangkit bagi setiap umat itu rasul. Apa kerjanya? An ya'budullah wajtanibut taghut, ajak orang supaya abdikan diri kepada Allah dan jauhkan diri daripada Allah. Oh, dia kata saya ajak orang ajak kepada Allah, tapi tahu tak tahu lagi, belum sempurna. Kata di para ulama,
Syariat Islam ini dia akan berjalan melalui dua sayap. Suruh, larang. Kalau kita bertindak suruh saja orang buat baik, awak kena buat baik, bini-bini kebaikan, itu satu kebaikan. Tapi tengok orang buat mungkar, tengok orang buat maksiat, tengok orang buat kemungkaran, derhaka kepada Allah Taala, kita diam. Karena tugas saya suruh je, lah kita kata ini tidak sempurna. Tidak sempurna satu kerja dakwah tanpa ada dua tugas ini. Ubudullah, istanibul taghut. Apa itu tahu? Tahu itu macam-macam benda. Syaitan tahu. Apa ni, segala perkara yang melanggar batasan hukum Allah itu dikira tahu. Tak kira apa saja syaitan ke manusia yang menjadi syaitan. Maka dakwah kepada tauhid ini, kepada ibadatillah ini tidak sempurna kecuali setelah kita memperkenalkan seorang hamba itu dengan Tuhan yang disembah. Macam mana nak kenal Allah Azza wa Jalla? Nak kenal macam mana? Orang lain semua boleh kenal. Ini jawatan ini, rupa dia begini. Ini orang, tapi Allah SWT yang tidak boleh dilihat. Kecuali dalam syurga nanti insya-Allah Taala. Kita hanya boleh mengenali melalui tiga: nama, sifat, dan makhluk yang ada. Bila sebut nama, jelas. Bila sebut dalam bab sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ini agak sukar. Perlu pada penelitian, pembelajaran yang jelas. Kerana kita hari ini banyak kepada belajar saja. Kita belajar sifat. Saya tahu lah, kita orang Malaysia ni, daripada kecil lagi, itulah para teman kita diminta supaya hafal sifat Allah Ta'ala. Berapa sifat kita hafal? Sedap kata 20. Kalau tanya, boleh jawab. Agak-agak boleh ke? Jangan tanya lagi, tak mari lain kali lah. Balik orang cakap. Balik saya mau buku-buku para teman yang anak-anak di sekolah itu baru boleh. Nama apa tukar? Bagaimana kita nak suruh takrif, nak suruh manusia ni mengenali sifat. Sifat Allah Ta'ala bukan 20. Ulama-ulama kata semua sifat kamalat, sifat kesempurnaan itu bagi Allah Azza wa Jalla. Setakat 20 itu aliran yang kita belajar melalui mazhab yang dipanggil Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dia hak 20. Tak apalah, kalau kita belajar 20, kita bincang 20 dulu lagi. Yang lebih itu sama dengan dia. Yang pertama, di antara sifat Allah Ta'ala, basar. Allah Ta'ala, apa ada basar? Melihat. Waktu kita nak ambil barang orang, waktu kita nak buat benda-benda yang mungkar, kita tak ingat Allah Ta'ala melihat. Tak ingat ketika itu. Ini kepincangan. Waktu kita nak mengumpat orang, terupakah kita kepada sifat Allah Ta'ala? Sami' kaunuhu sami'an. Allah Ta'ala ini mendengar. Jadi ada orang, saya nak cakap hal sikit. Kenapa terlupa kepada Allah yang mendengar apa yang kita cakap? Ambil yang ni dulu. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui. Kalau ambil ini terlekat dalam hati kita dan memang terpasap dalam dada kita, dalam makrifah kita tentang Allah Azza wa Jalla, ada lagi orang mencuri? Tak ada lagi. Ada lagi orang berani mengumpat orang? Tak ada lagi. Ada lagi orang berani buat maksiat? Tidak ada lagi. Pada waktu itu boleh-boleh semua boleh diberi pencin, penjara-penjara boleh tutup. Sebab apa jadi segini? Karena kebincangan kita dalam mengetahui makrifah kita terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah itu yang menyebabkan kebincangan. Ini kena balik. Buka balik kita. Itu wazifah yang pertama, tugas yang pertama Rasul, iaitulah dakwah manusia kepada tauhid. Tugas yang kedua, bayan tariq al-musilat ilaihi subhanahu wa ta'ala, menjelaskan jalan bagaimana nak sampai kepada Allah. Kalau sangat kita tahu, contohlah kita bukan nak banding dengan Allah Ta'ala, sedesa kami sendiri. Contohnya kita kata, di surau kita ni An-Naim ada majlis. Ada majlis pengajiannya, ada jamuannya, ada segala benda program. Habis mana surau Naim? Surau Naim nak buat tanya apa boleh. Macam mana orang nak sampai? Maka tugas yang kedua para Rasul bagi GPS kepada masyarakat. Apa dia GPS dia? Nabi kata aku tinggal pada kamu dua khazanah yang besar, Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Ustaz, kalau zakat tinggal dua ni tak sampai dari kita ni sebab kita tidak boleh memahami, tidak ada tanpa huraian. Naam, sahih.
Macam mana kita baca Quran, kita nak hurai terus, nak faham terus. Tak mungkin. Maka kita perlu pada penjelasan. Maka Nabi SAW telah mengatakan taraktukum 'alal bayda lailuha kanahar. Aku tinggal pada kamu di atas landasan yang bersih, yang putih, malam seperti siang. Malangnya bila lama perjalanan ini, agama telah lama, siang seperti malam. Kita tak tahu yang mana halal, yang mana haram. Baik, bagaimana sikit? Bagaimana setakat mana kita nak ambil pandangan yang besar? Tak kala nak ambil jawabnya, Nabi SAW beritahu khairul qurun qurun yang terbaik qurun akhir zaman. Kemudian selepasnya, tiga kali, ya, tiga qurun. Mana 300 tahun ke atas. Imam-imam yang besar ni duduk dalam qurun yang ketiga. Imam Syafi'i masuk qurun yang ketiga, nikah pada tahun 204. Lahir dia tahu berapa? Kalau ini macam ini, mazhab Syafi'i aku tak ada lahir pada tahu. Dia main blok kik waktu pokok dia lahir. Tak ada lagi orang buat kik macam ini. Jangan buat, saya cerita ini. Nanti abang kita orang pula kita buat maulid Imam Syafi'i pula, janganlah. Sama satu lagi penyakit atas dunia ni, penyakit yang ada ni pun tak habis-habis. Imam Syafi'i 204. Imam lain, Imam Abu Hanifah lagi awal. Siapa orang cara cerita ta'assub mazhab, orang mazhab Hanafi kata apa? Tengok Imam Syafi'i kata pandai sangat, tapi tak berani lahir ke dunia kecuali sempat Imam Abu Hanifah mati tahun 150. Pandai, betul tu. Kata dia boleh kawan yang mati, Imam Syafi'i. Itu permainan zaman ta'assub, kita tak. Jadi imam-imam yang besar dalam qurun ini, maka tafsir tentang Allah, tafsir tentang Rasulullah SAW yang terbaik yang kita beri setakat qurun yang ketiga. Ambil nama-nama Allah Ta'ala ditafsirkan oleh Nabi, kemudian dihurai oleh para ulama tabi'in, dihuraikan oleh imam-imam yang besar, imam yang 4, dan ulama-ulama yang selepas mereka sampai akhir ini. Stop setakat itu, selesai beberapa masalah yang banyak. Dia kata masalah lain banyak lagi. Naam, dalam masalah fiqh, dalam masalah perundangan, dalam masalah muamalah jual beli, itu sampai ulama hari ini pun kita kena terima makan. Sebab mutajadid, isu yang berlaku setiap hari berubah. Dulu orang pergi hospital, mana ada tukar jantung, kan? Sekarang ini tukar jantung, kalau jatuh sakit hati, tukar ni habis semua. Saya waktu ceramah tentang derma organ, banyak ditimbul soalan-soalan ni. Dia kata kalau jantung saya derma, bagi ke orang kafir. Lepas tu orang kafir buat sembah berhala, macam mana ke jantung saya? Nak jawab ayat saja. Bukan semudah itu kita nak jawab. Itu soalan-soalan yang realiti. Takkan nak bagi jantung dia kepada orang Islam. Dalam syarat, tak boleh pula tak syarat. Derma ni kepada orang Islam sahaja. Kemana doktor-doktor yang ada ni boleh tak boleh. Itu masalah. Panjang cerita, saya tak nak cerita. Jadi kita nak balik kepada GPS kita. Dalam panduan memahami sifat dan nama-nama Allah Ta'ala ini, kita beri setakat qurun yang 3 mufaddalah, di mana para ulama menafsirkan tentang sifat-sifat Allah. Ada pun dalam perkara muamalah, naam, sampai hari ini perbankan dulu tak ada zaman beli dengan cocok dengan kad. Pergi kad apa ni? Orang panggil nak beli ke pakai bagi ke kad kita tu sering tarik boleh. Anak kita 2 orang beli saja jual lah. Nak pek tukar washtara itu. Jadi semuanya itu tidak jadi masalah. Itu ijtihad para ulama semasa mengikut kepada Allah. Tapi dalam masalah isu akidah, dalam masalah nama dan sifat Allah Ta'ala selesai. Mana ada benda baru dalam perkara ini? Kecuali apabila dimasukkan oleh golongan-golongan Mu'tazilah, golongan-golongan ahli falsafah. Bila mana dia attack dunia Islami, dia serang, ketika itu timbullah kecelaruan di dalam memahami perkara ini. Itu tukar Rasul yang kedua telah menyampaikan bagaimana jalan nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas Rasul yang ketiga, bayan halil mukallafin, memperjelaskan keadaan orang-orang mukallaf ketika setelah mereka melalui jalan menuju ke akhirat. Nabi kita di antara Rasul yang sangat mulia yang kita sayangi, iaitulah bagaimana Nabi kita dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang mulia yang sudah ada. Maka kalau kita tengok 3 tukar Rasul, ada pula 3 lagi jalan-jalan yang dibawa oleh syaitan. Contohnya, bagaimana untuk kita memahami nama-nama Allah Ta'ala ini. Di antaranya dia buat satu kecelaruan. Nama Allah dah hafal. Ingat ada. Stop sangat. Hebat Allah. Tanpa memahami, tanpa mengkaji, tanpa menyelidik, ia menyebabkan kita duduk dalam keadaan yang kita tidak tahu apa itu jalan kepada ma'rifat,
mengenali Allah Azza wa Jalla sampai hari ini pun kita tidak tahu. Sebab apa? Karena kita tidak diberi jalan cara yang betul untuk berinteraksi dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, itu di antara perbincangan yang kita sebut. Kata ulama lain, al-imanu bis-sifati wa ma'rifatiha. Iman dengan sifat Allah Ta'ala dan mengetahuinya nama-nama Allah Ta'ala ini, iaitulah salah satu dia panggil ta'alluqul qalbi biha, perkara yang berkait amal hati, yang perlu kita kena belajar, yang perlu kita kena teliti. Kalau tidak, kita tak tahu kita sembah siapa. Kalau tidak, kita tak tahu kita seru siapa. Ya. Baiklah. Kata di seorang ahli qulub, dia panggil Al-Haris Al-Muhasib. Biasa orang dengar nama ni. Dia kata wa innahu laisa syai'un aula bil 'abdi ba'da ma'rifatillah. Tidak ada sesuatu bagi seorang hamba yang lebih utama lepas pada dia mengenali Allah Azza wa Jalla. Dia juga kena mengenali perkara-perkara yang tidak disayangi, disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau setakat kita belajar yang Tuhan suruh saja, tidak lengkap. Kita kena belajar pula perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini kita tahu, kita belajar fadailul amal. Menarik untuk menggalakkan kita beribadat. Tapi jangan lupa, kita belajar juga al-manhiyat, perkara-perkara yang dilarang. Kalau setakat belajar kelebihan saja, larangan tak belajar, suka. Kuat ibadat, tapi maksiat kuat juga. Kuat ibadat, tapi dalam tempat-tempat yang tidak baik berlaku juga. Sebab kita hanya belajar kelebihan beribadat. Karena itulah saya tengok di antara cara dakwah yang kalau kita nak, kita jangan larang. Jangan beritahu benda-benda yang larangan, kita beritahu benda yang baik saja. Hari ini Masya Allah tabarakallah, saya tengok kesedaran beragama masyarakat kita tinggi. Kesedaran. Tapi kefahaman tentang agama tinggi ke tidak? Dia kata Ustaz jangan tak pelakar kami. Saya tidak. Itu realiti kita musyahadah. Orang nak beragama hebat sekali. Pasal itulah kita tengok alhamdulillah masjid-masjid kita penuh, jadual-jadual kita padat. Tapi ada perkara-perkara lain yang dibawa masuk dalam program-program di masjid yang tidak sesuai dengan masjid. Itu perkara realiti yang berlaku. Di antara perkara yang memang terjadi hari ini, satu fenomena baru. Saya pun tanya anak ini dah berlaku tidak, tapi jangan marah kalau saya sebutkan. Saya pasal kena sebut sebab tak mungkin kita sayang ke Nabi tanpa kita meninggalkan larangan yang benar. Hari ini saya tengok satu fenomena masuk dalam masjid-masjid umat Islam di negara kita ini baru. Fenomena ini baru dalam 2-3 tahun ke belakang. Iaitulah bila nak cinta Nabi mesti ada gendang, mesti ada lagu-lagu. Tuan-tuan kaji berapa tahu baru masuk cinta di dalam masjid ini? Berapa tahu? Lama? Baru. Kenapa dulu-dulu tuk-tuk guru kita, tuk-tuk alim kita, tuan-tuan syekh kita tak sayang ke Nabi ke? Tak bergendar dalam masjid. Zaman kita baru sayang ke Nabi, dia kata lah abada sama saya. Ini terbisu satu kepentingan, kekeliruan yang dia bawa masuk. Bila nak sayang ke Nabi, gendar dalam masjid. Saya kata tak benar begini, kata Ramadan. Bawa kayak masjid 3 kali 3 malam, awak ukur gendar situ. Tapi dalam masjid, dalam jubna al-hazard, masjid dibina untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk melawak, bukan untuk gendar. Kita kena tengok makrifah kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita kena tahu semangat beragama, naam, bagus. Tapi memahami agama lebih tinggi darjatnya daripada itu. Kenal Allah, memahami, mengenali nama-nama Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang mulia, satu benda yang bagus. Tetapi memahami dan menghayati sifat-sifat ini lebih tinggi darjatnya. Dan itulah satu tuntutan yang benar. Mudah-mudahan Allah SWT akan beri kepada kita makrifah yang benar tentang Allah Ta'ala ini. Dan kita akan termasuk di kalangan orang-orang yang duduk dalam 10 kategori orang-orang yang mendapat mahabbatullah, mendapat cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Minta Ustaz tolong perjelaskan tugas-tugas Rasul yang ketiga tadi. Ya, Ustaz, laju sangat susah nak faham. Yang ketiga tadi Allah Ta'ala sebut Nabi kita SAW contohnya menyebut tentang kedudukan orang-orang yang beriman dan tidak beriman di akhirat. Yang beriman kemana dia akan pergi? Syurga. Yang tidak beriman akan pergi ke neraka. Tetapi ahlu tauhid,
Orang yang ahli tauhid itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, besar mana maksiat yang dia buat, banyak mana kemungkaran yang dia buat, selagi dia tidak syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, dia ada peluang untuk keluar daripada neraka, pergi ke syurga. Bi syafaatihi, dengan syafaat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat orang-orang Islam yang lain. Itu dalam bab syafaat ada panjang cerita ini. Jadi Nabi jelas. Nabi kata siapa dia buat ni, dakhala jannah. Man ata'ani dakhala jannah. Siapa dia taat pada aku, orang ini masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa dia derhaka pada aku, ini orang tak nak. Kan? Jadi jelaslah wazifah Rasul ada berapa? 3. Yang pertama memperdakwah manusia kepada tauhid. Yang kedua memperkenalkan jalan menyampaikan kepada kerajaan Allah. Yang ketiga kesan daripada penerimaan, menerima syurga. Muderhaka neraka. Nauzubillah. Itu penjelasan tentang tugas-tugas Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi setakat itulah yang dapat kita bincang pada hari ini. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.